sayang. So komponen melintang biasanya hanya satu saja formula boleh diguna pakai kebiasaannya, iaitu dengan syarat kita menganggap tiada rintangan angin seperti mana yang cikgu katakan tadi. So dx equals to vix t. Okay, dx tu adalah jarak melintang, vix adalah halaju melintang. Nota t itu adalah masa kebiasaannya sama untuk kedua-dua komponen, dan t ni adalah masa penerbangan lah, time of flight. Okey, berdasarkan kalau kita tengok pula komponen menegak A bersama dengan G, iaitu bersama dengan 9.81. Cikgu tak letak unit sebab kita assume yang kita tengah buat calculation. Kalau hujung baru kita letak unit sama ada meter ke kilometer, meter per saat ataupun apa-apa unit yang diperlukan berdasarkan soalan yang diberikan. So kita ada formula tu. Kalau kita tengok okey, kita pakai yang tiga ni lah, tiga formula ni. dy ialah jarak menegak, viy adalah halaju awal menegak, vfy halaju akhir menegak, dan ay bersamaan dengan pecutan menegak. Biasanya pecutan adalah 9.81 negatif 9.81 meter per saat kerana kita assume yang negatif tu adalah ke bawah, yang positif tu adalah ke atas. Okay. So cara-cara menyelesaikan masalah, lukis gambar rajah yang informatif berdasarkan soalan. Dia sebenarnya agak sama sedikit lah dengan yang kinematik satu dimensi. Cuma ada beberapa perubahan dari segi bagaimana kita nak menjawab kinematik dua dimensi ni. So lukisan penting, kita nak sketch sketsa. Kena pasti dan senarai semua info nilai yang ada. Nilai info untuk menegak, nilai info untuk melintang. Okay. Dan kena pasti dan senarai juga info nilai yang perlu dicari. Okey, kena pasti dan senarai semua persamaan yang ada untuk point sebelum ini. Jadi kalau kita senaraikan, kita kena pasti senaraikan dia nampak lebih manageable. Okey, kita boleh nampak problem tu secara objektif. Okey, daripada subjektif kita letak perkataan dan sebagainya, bola ditendang semua. So bila kita keluarkan informasi, kita letak dalam lukisan dan kita list out apa yang kita ada, then it is better, it is much more easier and better when you want to solve the problem ataupun bila kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Gantikan info nilai yang ada ke dalam persamaan untuk mencari info nilai yang perlu dicari. Kebiasaannya masa penerbangan time of flight dulu, kalau kita tengok kat sini, kebiasaannya masa penerbangan time of flight, okey, kita cari dulu masa penerbangan time of flight dia dahulu, dan baru kita gantikan nilai T tu kepada formula yang lain. Macam maybe kita nak cari halaju ke, nak cari dia punya distance ke, ataupun dia punya jarak dia dan sebagainya. Dan pastikan jawapan anda tepat berdasarkan pengiraan. Ini kita cuba kurangkan dengan kita menggunakan kalkulator saintifik kita lah. Okay. Dan kelas, bila kita buat soalan ni, kita seolah-olah kita bermain satu game. Cikgu ingat satu game yang kita pernah cikgu lah dengan kawan-kawan cikgu yang lain, kami pernah main game Red Alert dulu. So Red Alert iaitu kita divide and conquer. So bila kita ada masalah yang besar ataupun musuh yang besar dalam game Red Alert ni, kita cuba serang piece by piece. Alright, maybe kita ada yang maybe dia buat banyak-banyak tentera dia serang semua. Tapi kalau piece by piece ni, biasanya kita serang daripada pelbagai angle lah. Okay, pelbagai angle, and then we can reduce the size of the enemy base, military base dalam game tersebut. Sama juga macam fizik kali ni, iaitu kita kena list out semua boleh ubah nilai info, dan kita kena banyakkan melukis supaya kita nampak clear what is our real situation. Dalam Red Alert pun kita ada peta, kita boleh nampak. Bila kita nampak, we are much better and easier to organize the strike against to our enemy dalam game ni lah. Jadi benda yang sama juga kita perlu apply ataupun laksanakan dalam case physics kinematics dua dimensi ni. So kita cuba tengok contoh soalan. A soccer ball is kicked horizontally off a 22.0 meter high hill and lands a distance of 35.0 meters from the edge of the hill. Determine the initial horizontal velocity of the soccer ball. So dalam bahasa Melayu ni, inilah dalam bahasa Melayu, bola sepak ditendang secara melintang dari 22.0 meter pada bukit yang tinggi dan mendarat pada 35.0 meter dari kaki bukit. Tentukan ataupun cari halaju
melintang awal bola sepak tersebut. Okey, boleh tekan pause kejap untuk cuba kalau nak cuba sendiri berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi. Okey, first of all macam cikgu cakap kita kena lukis lah. Okey, kita ada orang tu dia menendang bola tu dan kita dah label apa yang ada dx lah, dy kat situ 22, 35 meter. Ini info melintang. Okey, dan kita ada info menegak. Okey, so nampak tak yang tanda soal yang banyak-banyak tu, itu yang kita nak kena cari. So kita dah clear dah apa yang kita nak cari dekat sini. So kita ada info melintang, info menegak, and then alamak, dia tersilap dari segi mula info menegak, info melintang dulu dekat sini. Kita salin balik daripada previous slide tadi ataupun previous gambar rajah tadi, and then kita cari yang dy dengan 22 ni, yang nanti kita substitute dalam nilai-nilai, kita gantikan nilai dalam formula tersebut, dan akhir sekali kita dapat T bersamaan 2.12 saat. Dan bila kita dapat 2.12 saat, and jawapan yang cikgu gariskan ni adalah hasil daripada kita ganti 2.12 dalam formula kat sebelah sini, and ds adalah 35 dan 35 bahagi dengan 2.12, akhir sekali kita akan dapat 16.5 meter per saat. Itulah halaju awal bagi bola bila dia kena tendang daripada atas bukit dan dia dah land dekat 35 meter daripada kaki bukit tersebut. Jadi inilah cara penyelesaiannya untuk kita buat kinematik dua dimensi. Kita akan tengok next kinematik dua dimensi pada maybe soalan-soalan yang lain, ataupun cikgu cuba tengok kalau ada bab-bab yang lain yang kita boleh bincang ketika waktu kuarantin ni. Dan apa-apa pun boleh ulang semula video ni untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas, ataupun komen di bawah untuk apa-apa soalan nak tanya kepada cikgu. So see you class, dan kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.